各位姐妹们平安，我们非常感谢神，在他的慈爱保守之下，我们能够在网上见面。让我们用一首诗歌表达我们对主的感谢。天父必看顾，天父必看顾。Selamat sore, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa di YouTube ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk menyatakan kuasa, cinta kasih, perlindungan Tuhan di atas diri kita. Kita nyanyi, Tuhan memelihara engkau. Tuhan memelihara engkau. Di dalam keadaan apapun, Tuhan memelihara engkau. 人造何事不要惊怕，因为天父必看顾你。Janganlah takut, kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Mari kita angkat puji-pujian ini.人造何事不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu. Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan memelihara. Dalam cobaannya menjaga, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu.我们来看马可福音第1章14节到28节. Mari kita buka dan baca Injil Markus pasal yang ke-1 ayat 14 sampai 28. Saya baca di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 马可福音第1章第14节，约翰下监牢以后，耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：来，跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们就立刻舍了网，
跟从了他。耶稣少往前走，又见西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上捕网。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西比泰和雇工人留在船上，跟随耶稣去了。到了加百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。在会堂里有一个人被污鬼附着，他喊叫说：拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是上帝的圣子。耶稣责备他说：不要作声，从这人身上出来吧。污鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。众人都惊讶，以致彼此对问说：这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，污鬼也听从了他。耶稣的名声就传遍了加利利的四方。Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 28. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Yesus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang Maha Kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus di segala penjuru di seluruh daerah Galilea. 我们同心祷告， mari kita berdoa。 亲爱的天父，谢谢你把这一段的记载赐给我们，让我们能够更加认识我们所信的耶稣基督。
Terima kasih Bapa kami di dalam surga yang memberikan firman ini kepada kami, supaya melaluinya kami lebih mengenal Tuhan Yesus yang kami percaya. Berkati akan waktu yang singkat ini, berkati pembelajaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin。马可福音第1章从第14节，就是从刚才我们所念的，一直到第3章第6节，这一个大段是讲到耶稣基督在加利利早期的侍奉。那么在这个时期里面呢，耶稣基督做些什么呢？耶稣基督传道，耶稣基督也呼召人信靠他，呼召人跟他一同传天国的福音。耶稣基督在这段圣经里面的记载也给我们看见，他赶走这个鬼魔啊，他在这个加百农以及附近的这个地区医兵赶鬼。这一段圣经也给我们看见，耶稣基督和当时的犹太宗教领袖有5次的冲突。我们也看见法利赛人和希律党的人合谋要杀害耶稣。那么在这段的记载里面呢，也给我们看见耶稣基督他只需要用他的话语和他的行为证明他的权柄胜过一切的一切。Injil Markus pasal 1 mulai ayat 14 yang kita baca tadi sampai ke pasal 3 ayat 6. Nah, di bagian ini membicarakan pelayanan Yesus di daerah Galilea. Ya. Nah, apa yang dicatat di dalam pasal 1 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 6? Mencatat pelayanan penginjilan Tuhan Yesus. Mencatat bagaimana Yesus menginjil dan memanggil orang ya untuk percaya kepada Dia, untuk bertobat, dan juga memanggil sebagian orang untuk menjadi muridnya, untuk dibina, untuk dilatih, dan di kemudian hari bisa juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus jadi asistennya, jadi perpanjangan tangannya untuk memberitakan berita kerajaan sorga. Nah, di dalam bagian ini kita juga nanti akan melihat bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat. Kita juga melihat pelayanan Yesus di kota pesisir Danau Galilea, pesisir daerah Danau Galilea, yaitu di kota Kapernaum. Pelayanan dia, pelayanan penyembuhan, pelayanan pengusiran akan roh-roh jahat. Dan di bagian ini juga kita melihat bahwa Yesus ada 5 kali konflik dengan pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dan kita juga melihat bahwa orang-orang Farisi dan partai Herodian bersekongkol mau mencelakakan Yesus, mau membunuh Yesus. Nah, di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa Yesus cukup hanya dengan firman perkataannya, dengan actionnya, membuktikan, menyatakan bahwa kuasa Dia itu melampaui segala-galanya. 第14节、第15节给我们看见耶稣基督的开路先锋施洗约翰下在监牢里面。为什么会下在监牢里面呢？我们以后会讲这件事情，讲得更详细。不过这里告诉我们说，耶稣基督的开路先锋施洗约翰下到监牢之后呢，耶稣就到加利利传道。那么
其实在耶稣还没有进入到加利利的地区传道之前呢，他已经在犹太地侍奉了1年左右。那么现在他来到这个加利利，他传道的信息的内容是什么呢？他传道信息的内容有2个宣告，还有2个命令，或者是2个要求。Ayat 14, ayat 15 berkata, setelah Yohanes Pembaptis, perintis Yesus ya, dijebloskan di penjara, maka Yesus datang ke Galilea untuk memberitakan Injil. Nah, kenapa perintis Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis dijebloskan di penjara? Nanti ya, di pasal-pasal nanti yang berikutnya kita akan bicarakan hal ini, dan kita akan bicara dengan secara mendetail. Nah, Alkitab berkata setelah Yohanes di penjara, Yesus datang ke Galilea untuk memberitakan Injil. Sebetulnya sebelum Yesus datang ke daerah Galilea, dia sudah melayani kira-kira 1 tahun di daerah Yudea. Galilea itu di utara, ya, Israel. Dan Yudea itu di sebelah selatan. Jadi sebelum Yesus ke Galilea, dia sudah pelayanan di daerah Yudea kira-kira 1 tahun. Nah, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana dia memberitakan Injil? Nah, penginjilan Tuhan Yesus ada 2 deklarasi, 2 pengumuman, dan 2 ajakan atau 2 perintah, 2 ajakan, ya, 2 ajakan. 在他传道里面有2个宣告。第一个宣告是什么呢？第一个宣告就是说时候到了，呀，在第14节。1章第14节，1章第15节，耶稣说日期满了，日期满了，就时候到了，时候到了。什么日期满了呢？什么时候到了呢？这个是指作神成就他自己的计划的时候到了。神的计划在旧约里面，常常被先知们所预言。那么到了新约的时代，主耶稣来了，他就要实现上帝在旧约里面借着众先知所预言的他的计划。所以说日期满了，时候到了，就是这个意思。耶稣来到世界，要执行神在很久很久以前所定下的旨意，所定下的计划。那么第二个宣告是什么呢？第二个宣告就是说神的国近了，神的国已经近了，神的国近了。这是主耶稣所传讲的信息，主耶稣传讲信息的关键因素。主耶稣来到世界上来的目的，就是要建立神的国。这是主耶稣传道信息的主题。耶稣传道他的信息的主题就是神的国，神的国，神的国要来。那么这个我们看见地上的国度从古到今就是怎么样呢？就是一个好像一个循环的一个国家兴起又衰落，兴起又衰落。它衰落的时候呢，
就被另外的一批人来代替，就被另外的一批人来代替。这个是世上的国度兴旺衰败，兴旺衰败。为什么衰败呢？因为人有罪性，人有罪性。那么这些执政掌权者呢，他们在这个宝座上已经很久了，势力巩固了就随便了，就乱来的，就腐败了，贪污了，专权了欺压百姓了，等等等等。那么再加上有比他们更强的人起来，就攻击他们，把他们打倒。以后呢，就是这些后来的人呢来代替他们。那这个后来的人又建立他们的王国不久之后，这个后来的人也像前面的人一样国家巩固，势力已经巩固了，他们又贪污了，他们又腐败，又专权了又欺压百姓等等等等，又被新的一批推到又再起来。但是神的国不会，神的国永远不会衰败，没有任何的人，没有任何的势力能够打败上帝，因为神的国是公义的，是圣洁的，神的国就是由他自己来掌权。所以希伯来书的作者告诉神的儿女们说，我们既然得了不能震动的国，就当感恩用神所喜悦的，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心来侍奉神，用虔诚敬畏的心来侍奉神。Nah, kita melihat penginjilan Tuhan Yesus ya, ada dua deklarasi, dua pengumuman. Yang pertama dikatakan waktunya telah genap. Waktunya telah genap. Waktu apa telah genap? Waktu apa telah genap? Yaitu waktu rencana Allah ya, yang sudah diucapkan oleh para nabi ya di dalam perjanjian lama. Rencana-rencana itu yang dinubuatkan. Nah, sekarang rencana ini mulai digenap ya, mulai digenapkan. Waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi ya, Allah menitipkan firman-Nya kepada nabi dan nabi membicarakannya, itu namanya nabi menubuatkannya, rencana-rencana Allah. Nah, rencana-rencana ini dengan adanya kedatangan Yesus Kristus, dengan adanya kedatangan perjanjian yang baru, maka dikatakan waktunya telah genap. Waktu untuk menggenapkan rencana Allah sudah tiba. Itu deklarasi Tuhan Yesus di dalam penginjilannya, waktunya telah tiba. Deklarasi yang kedua, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini adalah unsur yang penting dan sangat penting di dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mendirikan kerajaan Allah. Untuk mendirikan kerajaan Allah. Ini adalah topik yang penting. Topik yang penting. Membangun kerajaan Allah. Saudara sekalian, kerajaan-kerajaan di dunia dari zaman dulu sampai sekarang, kita lihat ya, patternnya itu ya, patternnya. Satu kerajaan bangun sampai satu saat surut, bangun surut, bangun surut, ya, kuat dia kuat, akhirnya dia menjadi soak, lemah, ya, lalu digempur sama kuasa yang baru, sama orang yang baru mengalahkan dia. Nah, orang yang baru lama-lama juga menjadi lemah, ya, lalu digantikan lagi dengan yang orang yang baru. Demikian. Satu generasi lewat, satu generasi lagi datang. Nah, kenapa kerajaan di dunia seperti itu? Ya, dia kuat, dia jaya, kemudian dia surut. Saudara, ini karena sifat manusia yang berdosa, sifat manusia yang bejat, saudara. Ya, pemimpin-pemimpin di atas tatanya sudah lama, sudah kuat, lama-lama udah menjadi bagaimana? Jadi otoriter, ya. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak korupsi, ada banyak KKN ya, kolusi, korupsi, nepotisme dan sebagainya, saudara sekalian. Jadi sehingga rakyat tertekan dan akhirnya ada orang-orang yang bangkit melawan
mengadakan revolusi dan menang, kuasaan yang lama dijungkir balikan, orang-orang yang baru, kuasa baru, dan mendirikan kerajaan yang baru. Nah, kerajaan baru ini lama-lama begitu juga, itulah sifat manusia, ya. Awalnya baik, bahkan belakangan jelek, seperti itu, saudara sekalian. Tapi kerajaan Allah tidak demikian, saudara. Kerajaan Allah tidak bisa digulingkan. Karena apa? Kerajaan Allah itu Allah sendiri yang memerintah. Allah dengan kesuciannya, dengan keadilannya, dengan kekudusannya, Dia memerintah kerajaannya, maka tidak tergulingkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, penulis daripada kitab Ibrani, dia mengingatkan anak-anak Tuhan. Ya, dia berkata, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan dunia bisa digoncangkan, digulingkan, tapi kerajaan Allah tidak digoncangkan. Maka karena itu dikatakan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Kita bersyukur karena kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Ya, kita harus bersyukur, berterima kasih, dengan hormat dan takut dan gentar kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. 耶稣的传道不但有宣告，也有呼吁，也有要求有呼吁，有要求，或者是有吩咐有吩咐。那么这个两个要求是什么呢？他说时候到了，神的国近了，然后我就怎么样呢？我就劝勉你们呢，要求你们当悔改。第一，当悔改；第二，应当相信福音。要悔改，要相信福音。什么是悔改呢？悔改就是扭转的意思，扭转在意义上彻底的改变扭转你的思想，扭转你的想法，扭转你的心意这个因为扭转这个意念，就导致思想的完全改变，行动也完全改变。那么耶稣基督就希望人已经听见时候到了，上帝要执行他在很久很久以前所定的计划。这个计划是什么呢？就是要在地上建立天国。那人听了这个以后呢这是一个好消息了。所以呢，你怎么样要进到天国里面呢？就是要借着悔改你从前的意念从过去的意念里面要扭转过来导致你思想举动的改变，完全改变完全改变。从前思想的是什么？是属世界的，是属情欲的，是很多很多不符合神旨意的。那么你听了这个天国就要来到了你就要怎么样呢？就要改变就要扭转你的意念，要彻底的改变，让你的思想、你的行为、你的举动完全改变过来。这是耶稣基督的呼吁，他对听到的人的呼吁的要求，要悔改。第二呢，悔改要相信福音，要相信福音，记得吗？马可福音1章1节不是说吗？耶稣基督是福音的起头没有耶稣来到世界就没有福音没有耶稣来到世界为我们担当罪恶，就没有这个好的消息既然耶稣现在来了耶稣来了，天国也开始来到了，所以呢，要怎么样？要相信。在圣经里面讲相信就是接受的意思，不是头脑里面的相信，乃是用一个实际的行动来接受这个天国的福音接受耶稣基督做你的救主做你的救主。这是耶稣基督在传道的时候，他把这个大好的消息宣布以后呢，他邀请人来进到天国里面天国是圣洁的，天国是不震动的国。那么呢，
进去的人一定要先悔改、认罪、接受耶稣相信福音，接受耶稣做个人的救主。今天呢，神也是仍然继续在呼召人借着牧师传道啦，借着你信耶稣的亲戚朋友啦劝勉你、呼召你来怎么样呢？来得到神的恩典，来进到天国里面要相信福音，要相信福音。Jadi kita melihat bahwa setelah Yesus mendeklarasikan waktunya sudah tiba, rencana Allah sekarang sudah mulai dengan datangnya Yesus ke dalam dunia, rencana Allah sudah mulai dijalankan terrealisir. Nah, itu deklarasi yang pertama, pengumuman yang pertama, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. So, lalu bagaimana? Nah, ini dua permintaan Tuhan, dua himbauan Tuhan. Dikatakan bertobatlah. Bertobatlah. Apa itu bertobat, Saudara? Bertobat itu adalah memutarbalikkan niat kita. Niat kita, pikiran kita. Karena udah diputar balik niat kita yang dulu cuma mikirin dunia, cuma mikirin hawa-hawa nafsu, keinginan-keinginan kita, tidak memikirkan tentang Tuhan. Kita putar balikan itu arahnya menuju kepada Tuhan, sehingga bagaimana? Sehingga pikiran kita, perbuatan kita total berubah. Bukan revisi, tapi total berubah, diputarbalikkan. Dulu mengarah ke dunia, diputar balik sekarang mengarah kepada Tuhan. Dulu hanya kepada nafsu-nafsu kedagingan kita, sekarang kita arahkan kepada kerinduan kita kepada Tuhan. Itu artinya bertobat yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Nah, ini permintaan Tuhan kepada setiap orang yang sudah mendengar tentang kerajaan Allah. Bertobat. Dan bagaimana? Ada orang emang dulu jahat, sekarang jadi baik, tapi enggak berarti dia percaya Tuhan Yesus, Saudara. Jadi yang maksudnya bertobat itu, sudah mengetahui dosa dan kesalahannya, putar balikan niatnya, bertobat mengaku dosa, menyatakan penyesalannya, dan terima, percaya kepada Injil. Nah, kan kita sudah lihat di dalam Markus 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Injil, kabar baik, Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, tidak menjelma menjadi manusia, maka tidak ada Injil, maka tidak ada kabar baik itu. Kabar baik bukan buy one get one, Kabar baik itu dosa manusia dapat pengampunan, dan diberikan hidupnya kekal, dan bisa diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, masuk ke surga. Itu yang disebut kabar baik di dalam Alkitab, bukan kayak sekarang Shopee buy one get one atau ojolnya free. Bukan itu, Saudara, bukan itu. Nah, ini adalah himbauan Tuhan Yesus, permintaan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan berita tentang kedatangan kerajaan sorga. Bertobatlah, putar arahmu dulu yang ke dunia, yang menuju kepada kesementaraan dan akhir binasa. Putar balik kembali kepada Tuhan Allah yang kekal, dan terimalah, percayalah. Di Alkitab bicara percaya, pasti itu bukan percaya di sini, tapi turun ke hati, Percaya itu artinya menerima. Percaya itu artinya menerima keselamatan, menerima juru selamat yang Allah utus ke dalam dunia, Saudara, Yesus Kristus bukan saja menghimbau manusia untuk bertobat, untuk percaya kepada Injil pada waktu itu, sampai pada hari ini, Saudara, melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya, memberitakan Injil, juga mengajak, invite, mengeluarkan invitation, mengeluarkan undangan kepada dunia, supaya bisa bertobat, Lepaskanlah, buanglah semua kejahatan-kejahatan, putarkanlah, arahkanlah hatimu kepada Allah Sang Pencipta, dan juga kepada Sang Pencipta yang mengutus anaknya yang tunggal Yesus datang ke dalam dunia. Percaya kepada Yesus, percaya kepada
印记了。耶稣基督不但是传天国的福音，耶稣基督也呼召一些人呼召一些人，这个已经相信耶稣的，耶稣也呼召他来做他的门徒，耶稣基督呼召一些人，要训练他们怎么样传福音做他的助手，跟他一同传天国的福音。这个是在第16节、第20节给我们看见耶稣当时呢，在这几节的圣经给我们看见他呼召门徒。耶稣一共有12个门徒信徒是很多很多，但是门徒以后就是使徒，他只有呼召12个人。这个呼召12个人不是在同一个时间里面，乃是一边传道，一边选召人，一边呼召一些人，是这样。那么在这几节圣经给我们看见耶稣基督呼召了4个人。那么耶稣刚才不是说吗？施洗约翰他的开路先锋下到监牢之后呢，耶稣就来到加利利他在加利利传道。那么加利利是耶稣基督侍奉的地区之一是耶稣侍奉地区，耶稣在很多地方很多地区有服侍。那么这是加利利是耶稣侍奉地区的中心之一。那么加利利有一个很出名的加利利海，或者是加利利湖里面有很多很多的鱼很多很多的鱼。那么圣经说耶稣就怎么样呢？在第14节下半节，耶稣来到加利利宣传上帝的福音。第16节说耶稣顺着加利利的海边走那这个加利利海加利利湖有很多的鱼，所以打鱼的这个渔业打鱼的事业非常的活跃，非常的活跃我曾经到以色列，也到过加利利在那边坐船那个在这个海边有好些餐馆，他们就什么呢供应很多的食物，其中很出名的就是他们说是什么呢？加利利的鱼很大很大的，是很新鲜的，非常好吃的。所以呢，不但是从耶稣时代到现在，也还有很多很多。所以呢，耶稣呢就沿着这个加利利海海边走，看见有人在这个整理他的这个渔网，那么耶稣看见谁呢？耶稣就看见有2个兄弟西门彼得还有他的弟弟安德烈。耶稣就呼召他们，再走，又看见有2个兄弟跟他们的爸爸。这2个兄弟呢，就是雅各跟约翰。你看又有约翰，可是这个约翰是雅各的弟弟，不是耶稣的开路先锋不是施洗约翰所以耶稣看见雅各跟他的弟弟约翰在船上，还有他们的父亲西比泰，还有他们的雇工。那么耶稣看见这些人呢，看见彼得，看见安德烈，就呼召他们；看见雅各，看见约翰，就呼召他们。耶稣怎么呼召他们呢？耶稣说：“来，跟从我。”为什么要跟从耶稣呢？耶稣说：“我要叫你们得人如得鱼。”什么意思呢？他们是渔夫嘛，但是耶稣说：“你来跟我不要打鱼，要打人。”什么意思呢？打鱼就是得到鱼嘛现在要什么呀？我要叫你得人，
就是为上帝的缘故，你传福音啊，让人悔改，信福音啊，让他们能够进到天国里面，你就为神啊得到新的人了啊，归向上帝了啊，那个人也好啊，能够进到神的国里面。Yesus Kristus bukan saja mengabarkan Injil kerajaan sorga, tetapi dia juga merekrut, memanggil beberapa orang, ya, orang-orang tertentu untuk menjadi muridnya. Ya, untuk menjadi muridnya. Murid Yesus banyak, tapi murid yang dipanggil ini bakal nanti jadi rasul. Ya, bakal jadi rasul. Yesus punya 12 rasul, ya, 12 murid. Waktu Yesus merekrut, memanggil bukan sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Nah, di dalam ayat 16 sampai ayat 20 kita melihat bahwa waktu Yesus menelusuri danau pantai Galilea, nah saudara, Galilea ini adalah laut dan juga danau, ya, banyak ikan, saudara. Saya pernah ke situ, saudara, naik boat, ya, oh banyak ikan-ikan, dan di sekitar itu, di pantai itu ada banyak restoran. Nah, kami di sana pesan ikan goreng. Mereka namakan pidei, puse Galilea, pidei, ikan Petrus dikatakan. Itu ada ceritanya, ya. Nah, nanti baru kalau ada kesempatan kita pesan ikan Petrus, ya. Bawa sambal dari Indo, makanya nyocol begitu. Nah, jadi daerah Galilea adalah tempat bisnis ikan. Ya, ramai sekali. Dari dulu sampai sekarang pun seperti itu, saudara. Nah, waktu Yesus menelusuri danau laut Galilea, dia melihat ada 2 orang saudara, Petrus dan saudaranya Andreas. Jalan-jalan lagi, dia melihat Yakobus dan adiknya Yohanes. Nah, ini Yohanes bukan Yohanes Pembaptis. Maka untuk membedakan, Yohanes yang menjadi perintis Yesus dinamakan Yohanes Pembaptis, karena Yesus juga dibaptis oleh dia. Nah, tapi Yohanes yang di sini, saudara, itu adalah yang dipanggil dan akhirnya menjadi murid Yesus. Dia adalah adiknya Yakobus, anaknya Zebedia. Jadi Yesus melihat ada Petrus dan Andreas. Yesus bilang, "Come on, ayo datang ikut saya." Yesus lihat ada Yakobus, ya, ada Yakobus dan ada Yohanes. Yesus juga panggil, "Mari ikut saya." Ngapain ikut Yesus? Yesus berkata, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, mereka kan nelayan itu, ya. Murid-murid Yesus itu nelayan, saudara, ya. Mereka kan nelayan. Yesus bilang, "Sekarang jangan nangkap ikan, ya. Ikut saya, nangkap orang. Saya akan menjadikan kamu penjala manusia." Apa artinya? Kalau kita menjala ikan kan dapat ikan, menjala manusia dapat manusia. Artinya orang-orang ini dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus, ya, diajar, dilatih, dibina supaya juga bisa menjadi asisten Tuhan Yesus, memberitakan Injil kerajaan sorga, ya, seperti Tuhan Yesus mendeklarasikan waktunya sudah dekat, ya, kerajaan Allah sudah dekat, lalu menghimbau, ya, bertobatlah dan terimalah Injil. Nah, 12 orang ini, ya, akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memberitakan Injil. Sekali lagi, waktu merekrutnya bukan sekaligus tapi berangsur-angsur. 那么结果这个4个人的反应怎么样呢? Bagaimana reaksi 4 orang ini? Mereka taat, mereka menurut, ya. 圣经说他们就立刻舍了渔网跟从耶稣。这个彼得跟他的弟弟安德烈，他们就舍去了他们的渔网，不再打鱼了，就跟从耶稣。这个雅各跟约翰呢，圣经说他们就把父亲和他们的工人呢留在船上，他们也跟从了耶稣。耶稣有感召力，耶稣的呼召有能力，让他们就放弃他们的事业，他们就开始跟随耶稣，开始一个新的生活。
Bagaimana respon 4 orang ini, 2 pasang saudara ini? Saudara, mereka tergerak oleh panggilan Tuhan. Ya, mereka tergerak oleh panggilan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan wibawa. Ya, Alkitab bilang mereka segera meninggalkan jalannya. Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Begitu juga Yakobus dan adiknya Yohanes. Alkitab berkata mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama karyawan-karyawannya. Lalu mereka mengikut Yesus. Mereka taat, ya, mereka taat, mereka tersentuh, mereka ikut Yesus, mereka tidak lagi menjadi nelayan. Ada satu kehidupan yang baru. Ya. Mereka mau menjadi penjala manusia. 后来呢，这个4个人呢，第21节到28节，这4个人呢就跟随耶稣了，就走了啊。在第21节，他们就到了加百农，Jadi 4 orang ini ikut Yesus, mereka pergi ke Kapernaum. 加百农是在加利利的西北部的，加百农是在加利利的西北部的海岸啊。这个加百农呢，加利利是大的地区嘛，加百农是他们这个耶稣的门徒的家乡啊，也是这个加利利，也是刚才说了，成为耶稣侍奉的基地，侍奉耶稣的基地。那么圣经说，这4个人就跟着耶稣在安息日的时候，就进到犹太人的会堂啊，那么耶稣就在会堂里面就开始传道，就开始教导。那么这百姓听了以后呢，就觉得这个跟平常他们所听见的不一样啊。平常他们听那些文士啦，这文士就是律法师，就是抄写圣经，对圣经很有研究的人。但是呢，他们听了耶稣讲道之后呢，他们说耶稣讲道不像文士啊。文士是很会讲，但是耶稣讲道里面有能力有权柄，不像文士，百姓听得出来，百姓感受得出来啊，有能力有权柄。那么在耶稣在会堂的时候呢，圣经说有一个人呢被鬼附了，被鬼附，然后呢就怎么样呢？就跟耶稣作对了啊。这个被鬼附的人呢，他就大声喊叫说，耶稣，我们与你没有什么相干，有什么相干？就说没有相干，没有关系，就是说我们跟你是势不两立的啊。为什么呢？因为耶稣的存在带给他们威胁，耶稣的存在使他们觉得有压力，使他们有威胁。他们认识耶稣，知道耶稣是谁，所以他们说：“你来要灭我们呢？啊，你来要灭掉我们呢？啊，我知道，我认識你啊！啊，你是神的聖子，你是神的聖子。” Jadi 4 orang ini, 4 murid ini ikut Yesus. Alkitab berkata waktu hari Sabat mereka masuk ke sinagog. Sinagog itu adalah rumah ibadah orang Yahudi. Jadi di situ Yesus khotbah, Yesus mengajar. Dan waktu mereka penduduk mendengar, rasanya dia bilang, mereka bilang nih beda ya khotbahnya ya, beda nih pengajarannya dengan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu juga hebat, saudara. Tetapi mereka bilang, ini Yesus khotbah, bedanya apa? Yesus khotbah, di dalam khotbah itu ada wibawa, ada kuasa, berkuasa, membuat hati manusia itu menggetar mendengarnya, tersentuh seperti itu. Ya. Nah, saudara, waktu Yesus di rumah ibadah itu, saudara, Alkitab berkata ada seorang yang kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Dia menjerit. Dia bilang, apa urusan engkau, Yesus? Urusan engkau dengan kami? Nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Artinya apa?
Artinya ini kita nggak ada hubungan loh, ya nggak ada kaitan ya. Dia bilang engkau datang mau membinasakan kami. Roh-roh jahat itu dibilang, ya. Mereka bilang, satu pembicaraan dia bilang, aku tahu siapa engkau, saya kenal kamu. Kamu adalah yang Maha Kudus yang datang dari Allah. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa keberadaan Yesus, eksistensi Tuhan Yesus menjadi ancaman untuk roh-roh jahat. Ya. Jadi mereka apa? Mereka menyatakan bahwa kamu sama saya nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan. Ada kamu nggak ada saya nggak ada kamu, begitu. Nah, jadi mereka karena merasa apa? Terancam nih, ya terancam. 25节、26节，耶稣基督仅只用一句很简单的话，很严厉的责备污鬼，命令他们：你不要作声，你有权柄，不要作声，不要作声。你从这个人的身上，你出去，你不要作乱，也不要再害他，不要再害他。所以这是一个什么？安静，你不要说话。这是一个强迫性的语气，不可以说话，不准你说话啊！你出去，我命令你出去。那么鬼就不甘愿，不能不出去，但是他不甘不愿。圣经说怎么呢？他就怎么样？他就叫那个人中了一阵风啊，就大声喊叫，然后他就不甘不愿，他就出去了。所以给我们看见说，耶稣的权柄胜过了鬼魔的权柄啊！耶稣这一次赶鬼，证明什么呢？天国来了，天国来了。耶稣来就是带天国的信息来啊！天国来了，他赶鬼，证明他的权柄，显明他的权柄是在魔鬼的上面。众人看见都很稀奇，哇！这个是什么？他是谁呢？这是一个新的道理啊！这是一个新的道理。Saudara sekalian, iblis, roh-roh jahat itu ya berkata, saya tahu kamu datang mau usir kami, ya kita nggak ada hubungan loh, ada kamu nggak ada saya nggak ada kamu loh, ya. Jadi mereka karena terancam, tapi Yesus dengan santai saja, hanya dengan satu perkataan, ya, Yesus usir setan, nggak pakai ritual ini itu bakar menyan apa, tidak, hanya satu. Ngomongan yang begitu berwibawa berkuasa, mau nggak mau iblis harus keluar. Yesus bilang apa? Diam. Dia berteriak-teriak. Yesus bilang diam kamu dan keluar dari orang ini. Keluar dari orang ini. Perkataan Yesus begitu berkuasa, mendesak roh-roh jahat, nggak keluar. Tapi mereka nggak sudi dan Alkitab berkata bagaimana? Sudah diperintahkan untuk keluar. Dia katakan dia seksa dulu ini orang nih, ya roh-roh jahat itu menyiksa dulu ini orang, menggoncang-goncangkan orang itu. Wah, digoncang-goncangkan, ini dia di dalam saudara, itu kesian sekali itu orang, digoncang-goncangan dan menjerit. Udah menjerit, keluar dah dia. Keluar. Jadi di sini saudara sekalian, kita puji Tuhan ya, kita melihat bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dengan kedatangan Yesus, kerajaan Allah sudah mulai datang. Saudara, di sini kita melihat bahwa kuasa wibawa Tuhan Yesus jauh di atas roh-roh jahat. Dia mengusir setan, membuktikan apa? Membuktikan dia berkuasa. Membuktikan kerajaan Allah. Kabar baik sudah datang. Dan saudara, orang-orang yang melihat itu bagaimana menjadi takjub, saudara. Mereka menjadi takjub, mereka menjadi kagum. Ya, mereka berkata, siapakah ini? Begitu hebat. Seperti itu. 约翰在他的书信里面曾经说，神的儿子耶稣基督显现出来，为要除灭魔鬼的作为。Yohanes di dalam kiriman suratnya, dia pernah berkata, untuk inilah anak Allah, yaitu Yesus, menyatakan dirinya. Yesus datang ke dunia menyatakan dirinya, yaitu apa? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus datang ke dalam dunia, membawakan kerajaan sorga, dan menyatakan dirinya, ya, datang ke dunia, mau membinasakan perbuatan
Saudara, ada orang dikuasai oleh roh, oleh setan judi. Ada orang dikuasai, dimanipulasi oleh setan berzina. Ada orang dikuasai oleh setan judi. Macam-macam, setan pemabok. Saudara, kita harus membawakan Injil, kabar keselamatan kepada mereka. Agar mereka dengar firman Tuhan, mereka bisa bertobat dan Tuhan kasih kekuatan untuk lepas daripada kuasa-kuasa setan itu. Yesus Kristus adalah permulaan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kuasanya, wibawanya di atas segala-galanya. Saudara, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, melalui pertobatan, terima Dia, terima Injilnya di dalam hidup kita. Mari kita masuk ke dalam doa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你把耶稣基督赐给我们，不但做我们的救赎主，而且也给我们机会和他同工来传上帝国的福音。我们实在很感谢你的恩典，你给我们救赎的恩典，你给我们侍奉的恩典，我们感谢你。Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Engkau mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bukan saja menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, memberikan anugerah penebusan dosa, tetapi juga memberikan anugerah untuk bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们最后来唱一首诗歌《奇妙救主》第3季的诗歌本第16首。Yang terakhir, saudara, kita akan mengakhiri dengan satu puji-pujian dalam buku edisi yang ketiga, nomor 16. Yesus Juru Selamat yang ajaib. Dengan ajaib Dia membebaskan kita dari dosa. Dengan ajaib Dia memimpin hidup kita, melindungi kita, dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, untuk bekerja bersama dengan Dia.